Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar saya. Okey, kita baca doa dulu sebelum start kelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, macam mana duduk kat rumah? Harap semua kamu jagalah kesihatan dengan baik. Jangan keluar ke sana ke sini dalam musim-musim macam ni. Okey, jagalah diri, jagalah keluarga dan pastikan kamu amalkan gaya hidup yang sihat lah. Okay, saya harapkan kamu dapat dengarlah suara saya dengan jelas dan saya juga ingin memohon maaf lah atas kelewatan video ini. Okay. Tapi tak apa, saya akan cover lah untuk hari ni topik baru. Okay, Graphical User Interface, GUI. Dan untuk minggu ni, saya akan cover topik ni secara detail lah. Dari segi teori dan juga praktikal. Okay, manakala tajuk kita yang terakhir adalah text file, okay, input and output. Topik tu juga saya akan bagi video di mana senang nanti untuk kamu nak study balik lah. Okay, part mana yang kamu tak clear dan sebagainya. Cumanya sebelum saya masuk GUI, saya nak top up sedikit lah satu topik ni. Berkaitan dengan mathematical function. Okey, topik ini adalah satu kelas math kelas di mana kamu boleh guna untuk mathematical function lah. Okey. Contohnya kat sini kamu ada kamu ada nak guna dalam problem tu kamu nak settle satu masalah berkaitan dengan matematik. Okey, kamu boleh guna kelas constant, pi. E ni apa dia? Short form to E kalau dalam matematik. Exponent ke apa? Okay, trigonometry. Betul lah. Exponent method, rounding, minimum, maximum, ABS and random method. Okay, jadi kesemua penggunaan matematik ni kamu boleh guna math class. Okay, macam mana nak guna? Kaedah dia macam mana? Kat sini ada contoh. Okey, kita ada contoh kat sini. Penggunaan trigonometry untuk method. Okey, penggunaan sin, cos, tan dan sebagainya lah. Dan di sini macam mana kamu nak guna benda ni? Kamu just letak je dalam method. Okey, kamu dah belajar method kan? Dalam method tu kamu nak panggil math.sin. Okey, return 0 lah. Okey, sebabnya kamu letak 0. Kalau kamu letak math.sin, math.py, okey, maknanya dot ni maksudnya math.py ni dalam math tu, dalam math kelas ada pi. Dalam math kelas ada sin. Maknanya math.py bahagi dengan 6, return berapa? Okay. Maknanya kalau sebelum ni, ingat tak yang dalam lab yang kita kira pi tu kan, kita guna pi, kita kira area tu, kita just letak kan berapa dia punya value dia kat sini. Kalau kamu guna math class, kamu tak perlu nak letak dah value dia berapa, point berapa kan. Jadi kamu just panggil je math.py. Math.py divide by 6. Okey, yang lain pun samalah. Okey, cos, math.cos, math.py dan seterusnya lah. Okey. Okey, kat sini ada lagi contoh. Okey, penggunaan exponent method. Okey, exponent double A. Return exponent raised to the power of A. Okey. Math.exponent 1 return 2.71. Macam mana nak kira exponent tu? Matematik lah. Okey. Penggunaan log. Okey, log 10. Semua ada. Power ni kuasa 2.
Maknanya kalau macam kamu guna PAW ni kan. Contoh kat sini mat.paw 3 dengan 2. 3 kuasa 2 lah. Kalau dalam matematik kamu tulis macam mana? Mat.paw 3, 2 atas kan? Mat.paw. Macam tu lah. Macam mana nak kira, dia akan tolong kira dekat kamu. Maknanya bila kamu panggil je kelas mat, dia akan tolong kira lah. Square. Dan return ni dia akan return lah berapa. Ini kamu tak perlu letak yang ini. Return 2 ke return 3.24 ke tak perlu letak. Dia akan return secara automatik lah. Maknanya katakanlah kamu letak variable X kan. Kamu return X kat sini. Maksud dia akan return nilai ni lah maksudnya. Kamu tak perlulah susah-susah nak kira berapa nilai dia return kan. Tak perlu. Kamu just declare dia je variable yang baru. Kamu just return variable itu dan method ataupun main yang terima variable itu dia akan translate X tu kepada nilai yang dia kira lah. Okay. Samalah kaedah rounding method macam mana kan. Biasa yang famousnya dalam kelas mat ni, biasa kalau kita nak guna mat random lah. Okay. Mat random ni, penggunaan mat random ni supaya kamu nak cari nilai random. Kalau macam ini, kamu biasa jumpa tak? Kalau dalam buku teks kan dia ada guna mat.random. Okay, mat.random. Maknanya mat.random ni any number lah, apa-apa number sahaja dia akan buat return a random integer between 0 and 9. Okay. Return a random integer between 50 and 99. Maknanya dia akan buatlah apa sahaja nombor, dia akan selesaikanlah mengikut formula yang diberi. Okay. Ini kalau kamu nak buat ataupun kamu nak buat coding berkaitan dengan computing angle of a triangle kan. Dia ada formula dia macam ni, just panggil je. Just panggil je. Contoh kamu boleh tengoklah kat sini. Contoh macam mana coding tu buatlah. Okay. Write a program that prompt the user to enter the x and y coordinate of the three corner points in a triangle and then display the triangle's angle. Okay. Boleh tengoklah contoh dia kat sini. Saya tak boleh run. Ini character type. Okay, ni dah ada kan. Ini kita dah belajar dah. Okay, ini penggunaan karakter Unicode. Okay, penggunaan simbol kan. Penggunaan simbol, ASCII, Unicode. Ini kamu boleh tengok lah. Okay, backspace dia. Okay. Yang untuk hari ni sikit je lah saya nak sentuh berkaitan dengan math kelas. Maknanya kalau kamu nak guna matematik punya kelas, boleh lah. Okay, sekarang ni saya nak masuk GUI. Okay, Introduction to GUI Basics. Okay, GUI adalah Graphical User Interface. Okay, di mana GUI ini okay, the design of the API for Java GUI programming is an excellent example of how the object-oriented principle is applied. In the chapters that follow, you will learn the framework of Java GUI API and use the GUI component to develop user-friendly interface for application and apply. Okay, maksudnya kat sini. Kita guna GUI. GUI ni dia adalah API, Java GUI API, di mana kita guna GUI component ni untuk membina interface. Okay, kalau kamu biasa tengok pop-up, yang pop-up menu, button yes, no. Dia macam tu lah. Dia dapat keluarkan macam ini. Dia dapat keluarkan macam display ni lah. Sebab tu kalau kamu tengok projek yang saya bagi tu, contoh kat situ, kamu boleh buat sistem. Maknanya kamu boleh create kamu punya interface. Ni, kamu nak button kat mana, nak buat combo box ke. Okay, ada button, ini label, ini text field untuk kamu nak masukkan apa-apa input lah.
Okay, dia ada checkbox, radio button, and then dia ada combo box dan sebagainya. Okay, bila kamu nak guna GUI object ni, dia adalah macam mana kita nak create. Contoh kat sini, kamu nak create button. Create a button with text OK. Okay. Maknanya kamu nak create button, tengah dia OK. Contohnya yang inilah. Okay, macam mana nak create dia? Kamu just panggil JButton. Okay. Ini nama variable lah, apa-apa variable. Any variable. Okay. Any variable name. And then kamu kena letak new. Ambil balik JButton and then letak OK kat dalam ni untuk dia display dekat button tu apa dia. OK ke, submit ke, apa lagi? Cancel ke, delete ke. Semua boleh lah. Cuma tukar kat sini. Okay, manakala kalau kamu nak create label dengan text, enter your name. Macam ni kan. Enter your name, kamu nak create label. Ini dinamakan label. Label ni apa yang kamu nak paparkan pada interface tu lah. Okay. Okay, ini dinamakan label. Okay, ini dinamakan label. Ini dinamakan text field. Di mana ruangan untuk kita nak isi. Label apa paparan yang dia nak keluar lah. Okay, jadi just kamu panggil JLabel. JLabel, any variable name. New JLabel. Enter your name. Apa-apalah. Kamu nak letak apa nama kat sini. Enter your IC number ke. Okay, enter your IC number contohnya. Macam kamu nak buat form kan. Registration form tu kan. Untuk projek tu. Kamu create lah siap-siap. Form kamu tu kamu nak buat apa. First name, username ke apa kan. Jadi kamu just panggil JLabel. Okay, new JLabel, enter your name. Ataupun enter your IC number. Enter your address. Enter your booking room ke apa ke kan. Boleh. Tu bila kita nak create label lah. Okay, kat bawah ni bila kamu nak create text dia. Di mana kamu nak key in user input dia kat sini. Okay. Kamu kena guna JTextField. Okay. And then ini apa-apa sahaja variable. Okay. New. Okay, kita panggil sama. Okay. Yang ni kena sama. Depan belakang ni. Nampak? JLabel, JLabel, JButton, JButton. Kena letak sama. And then kat sini type name here ni dia keluar kat sini. Maknanya bila user klik dekat sini dia akan jadi warna kelabu tulisan tu. Maknanya user boleh masukkan lah. Ataupun dia jadi boleh edit lah kat sini. Maknanya kamu user boleh masukkan nama. Okay. Ni just macam default lah, kira default Okay, default. Okay, kita nak create checkbox pula macam ni. Macam mana kita nak create checkbox? Okay, macam mana kamu nak create checkbox? Okay, petak ni kan. Okay, just panggil je checkbox. Okay, any variable. New. Checkbox. Bool. Bool ni untuk apa? Nama kat sini lah dia nak keluar tu kat apa? Nak keluar apa? Bool ke? Apa? Gender ke kan? Ikutlah apa-apalah yang sesuai lah dengan form yang kamu nak bina tu. Okay, ni kita nak create radio button. Radio button yang bulat ni. Radio button yang bulat ni just panggil J radio button. Any variable new J radio button and then apa field yang kamu nak lah. Okay. Ni kita nak create combo box. Okay, combo box senang je panggil J combo box. Okay, any variable new J combo box. Okay, cuma beza dekat sini combo box ni dia melibatkan banyak apa tu? Banyak variable. Jadi dia tak boleh lah letak yang macam checkbox dengan radio button ni. Kamu kena buat macam ni lah. New string. Okay, string array.
Kena create array dia kat situ. And ada kurungan kat sini. Letak dalam array lah. Berapa value yang nak. Okay, kamu kena create array kat sini. Supaya dia simpan dalam array lah. Variable yang kamu nak masukkan tu. Maknanya yang mana user select, dia akan simpan dalam array. Okay. Okay, swing versus AWT ini adalah dia punya library lah. Okay, library yang perlu kamu letak kat dalam package tu. Contoh kat atas kalau sebelum ni import java.ut.scanner kan. Kalau yang ni kamu kena letak java.awt. Kena letak java.awt. Okay, kita tengok lagi kat bawah dia. Okay, dalam kelas Java AWT ataupun swing ni, okay, swing ni dia adalah beberapa dalam library dia tu ada beberapa komponen. Okay. Di mana kelas dalam java.awt package ni, okay, java.awt ni dia adalah beberapa komponen dia di mana kat situlah dia ada macam kamu nak create, kamu nak guna form, okay, form macam mana, font matrix, color, dimension macam mana, nak layout dia macam mana, penggunaan grafik, komponen dia ada lagi lah kat dalam ni, penggunaan panel dia, nak window macam mana, frame dan dialog. Okey, manakala di dalam JavaX Swing package ni, library Swing, dia hanya pegang library yang melibatkan J tu, yang tadi kan. J frame, J dialog, J komponen ni semua dia pegang. JavaX Swing. Manakala java.awt ni dia pegang penggunaan macam kamu nak create panel, penggunaan font dan sebagainya. Jadi biasanya kalau kamu nak guna GUI ni, kamu kena panggil kedua-dua library ini. Jangan panggil salah satu. Sebabnya bila kamu nak create interface, kedua-dua komponen ini perlu ada lah. Maksudnya kedua-dua library ini perlu dimasukkan di bawah package. Okay. Container class can contain other GUI component. Okay, maknanya kat sini lah. Maknanya di dalam container ni dia ada banyak ni. Semua benda ni ada, dia akan masuk dalam satu container lah. Okay, dalam container ni dia boleh capai layout nak macam mana. Komponen apa, tambahan komponen. Ataupun kamu nak guna color, font jenis apa, mana boleh capai lah. Dalam container ni mengandungi beberapa komponen yang lain. Maksud dia. Okay, maknanya dia tidak berada dalam berasingan lah. Dia berada dalam satu container. Dan juga container tu kita nak capai apa dia. Font jenis apa, color apa dan sebagainya. Okay. Ini UI helper class. UI helper class yang warna kuning ni adalah yang membantu kita punya interface kita jadi lebih menarik lah. Okay, nak color ke, nak jenis font apa dan sebagainya lah. Okay. Okay, swing GUI component. Okay, di dalam J component, okay, J component ni ada kat mana? J component ni ada kat sini kan. Di dalam swing punya library. Okay, kat dalam tu dia ada banyak J label. Okay, J label, J list, combo semua berada dalam J component lah. Okay, J component. Semua ni, kamu nak create combo box, kamu nak create list, label, toolbar, apa lagi, J panel, separator, J option pane, slider dan sebagainya ada dalam J component. Untuk text component, text pane, text field, text area, nak letak password ke. Okay, untuk abstract button pun berada dalam J component. Okay, kamu nak create J menu item. Okay, dalam tu dah ada lagi checkbox menu item, J menu, radio button, menu item, J button, toggle button, nak checkbox, nak radio button, semua berada dalam satu komponen lah.
Okay, semuanya di bawah library swing. Okay. Okay, ini dia nak highlight lah. Okay, dia nak highlight component cover in the brief version. Okay, dia ada version dia lah. Ada version yang full package. Full package dia adalah mungkin semua adalah. Kalau macam dia adalah jenis version kan, macam NetBeans kita pun ada version dia. Sekarang ni version yang sekarang ni setakat ni memang ada lah, kita boleh guna. Yang biasa yang highlight kuning ni lah biasa yang kita guna. Kalau macam progress bar, spinner ni kita tak biasa guna. Okay. Tak biasa gunalah. Biasa yang kita biasa guna yang inilah yang ada highlight kuning ni. Yang kita familiar lah kita guna. Okay. Tu abstract button dan juga JTEX component. Okay. Ini dia merah ni yang comprehensive version. Okay. Okay, AWT optional, dia ada pula lah dia punya pecahan dia. Okay, apa dia pecahan dalam komponen saja. Okay, dalam komponen AWT punya library, dia ada dia punya button, level, list, choice dan sebagainya lah. Okay, semuanya ini akan berhubung kait dengan swing punya library. Okay, pengenalan lah. Okay, bila kita nak buat interface, kita kena ada frame. Okay, frame ni adalah macam window. Okay, di mana dia tidak mengandungi not contain inside another window. Okay, dia ada window. Dia tidak mengandungi, dalam tu dia tidak ada window yang lain lah. Dia hanya ada frame. Okay, bila ada frame, dia contain dia to contain other user interface component in Java GUI application. Maknanya, apa yang ada di dalam frame itu adalah GUI component lah. Okay. The frame class, the JFrame class can be used to create window. Okay, bila kamu nak create frame, kamu kena panggil JFrame class. Okay, maknanya bila kamu nak create window, kamu kena panggil. Okay, for Swing UI program, use JFrame class to create window. Okay. Ini contohnya. Okay, contohnya kamu nak create window, okay, ataupun kamu nak create frame. Kamu kena import dulu library. Okay, library javax.swing star. Star ni untuk all lah, untuk all. Ke semua library dalam swing tu dia termasuk. Kalau kamu tengok kat sini kan, mana swing ni? Okay, library swing. Okay, swing ni kan, semua ni masuk. Kalau kamu buat dot je, dia fokus satu je. Okay. Bila kamu buat star, semua komponen ini di dalam J komponen ini dia termasuk di dalam library tersebut. Okay. Okay, macam biasa, create class. Okay, void main. Okay. And then kamu nak kena create a frame lah. Okay, JFrame. Okay, any variable. New JFrame. Test frame. Okay, bila kamu tulis test frame ni, okay, kamu kena tahulah kamu nak create frame ni macam mana. Contoh, saya lukis kat sini. Okay, lukis kat sini. Okay, biasa frame kita macam ni kan, kalau dalam window kan. Test frame ni dia keluar kat sini. Kat atas ni. Okay, test frame and then kat hujung ni dia ada butang close kan. Butang close pangkah kan. Okay, JFrame, test frame kat sini. And then set size. Size ni berapa? Sinilah panjang kali lebar. Panjang kali lebar kita punya 400 kali 300. 400 kali 300. Okay, set visible. True. Maknanya kita nak dia papar lah. Okay. Set default close operation. Okay. Frame dot. Okay, bila kamu create JFrame frame, frame ni kamu kena guna dekat kat bawah ni lah untuk kamu nak panggil. Frame dot apa? Set. Biasanya kalau dalam NetBeans, kamu klik dot ni pun dia dah keluar dah senarai tu. Kamu just pilih je nak set size ke, nak visible ke dan sebagainya lah.
Okey, bila kamu pilih set default close operation, okay, J option J frame.exit on close, maknanya dia akan keluar button kat sini. Okey, close dan kecil kan? Close kat sini. Maknanya dia akan keluar image window. Ni default window Ni dipanggil default window. Isi apa kat dalam ni? Yang tu kamu kena create lain lah. Nak combo box ke, button ke kan. Semuanya kat dalam ni lah. Nak text file ke apa ke, semua kat dalam tu lah. Yang first kali kamu kena create frame dulu. Okay, first create frame dulu. Kalau tak ada frame, memang kamu tak boleh lah nak buat radio button ke apa ke, memang dia tak boleh. Maknanya kamu kena create frame dahulu. Okay. Contoh kat sini. Okay. Inilah yang saya lukis tadi kan. My frame. Okay. Ini dia punya pangkah besar kecil. Minimum. Size dia ini. Bila kamu nak isi kat dalam ni. Okay. Bila kamu nak isi kat dalam ni. Kamu kena panggil lah. Frame dot. Okay. Frame dot get contain pin. Okay. Maknanya. Frame kita dot kat dalam tu kita nak get content pin. Mana kita nak capai yang dalam ni. Dot get content pin dot add. Dot add kita nak tambah. Maknanya kita nak tambah button kat dalam ni. Add new button. Okay. Maknanya. Maknanya kamu kena tahulah macam mana kamu nak tambah button dalam frame. Kamu tidak boleh sembrono je panggil. Okay, J button terus kan. Macam tadi kan, tu yang atas tu adalah contoh kita nak declare J button. Tapi bila kamu ada frame, kamu nak masukkan button dalam frame itu, kamu kena buat macam gini lah. Okay, get content pin dot add new J button okay. Ataupun add new J button. Cancel ke, boleh lah apa-apa nama lah kat dalam ni. Okay. 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 Ataupun kamu just panggil frame dot add new J button. Okay. Boleh sama same. Dia tengok pada JDK. JDK kita simple je. Yang ini yang JDK lama. Okay, JDK lama. Dia kadang-kadang macam gini lah. Kadang-kadang kalau kamu try buat coding. Kalau macam kamu buat macam gini, dia ada error kan. Kadang-kadang kamu ada error. Kamu cuba masukkan kod macam gini. Jadi buat masa ni, kod yang biasa kita guna adalah kod yang simple lah. Okay, frame dot. Okay, frame. Frame, keseluruhan frame. Okay, dot add new J button. Okay. Okay, ini adalah kelas JFrame. Okay, Java add.swing.jframe ini adalah library. Okay. Okay, dalam tu dia ada size. Location kita nak letak kat mana. Nak ujung atas ke, nak center ke, atas bawah, kanan kan. Kita nak visiblekan dia ke, kita nak ada default close operation ni. Kita nak set location dia kat mana dan sebagainya lah. Okay. Kat sini dia ada detailkan lah. Okay, bila kita nak create default frame with no title, kita buat macam ni. Okay, kita nak create frame dengan specific title, kita kena create macam ni. Okay, yang macam tadilah JFrame. Yang macam contoh kat atas ni. With title with title ni. Kita letak kat sini. Okay. Okay, ini bila kita nak specific size pada frame. Ini kita nak letak location kita tu kat mana. Apa left corner ke, frame tu kita tu bila first keluar tu kat mana. Okay, ini visible ke tak ke, kita next set true to display the frame. Okay. Kalau frame tu kita tak visible, user tak nampak frame kita. Buat kemain penat kan. Tapi kita tak visiblekan dia.
user tak nampak frame kita tu. Button ke apa, dia tak nampak lah. Okay. Okay, default close operation adalah di mana the specific operation when frame is closed. Mana kita nak keluarkan button kat tepi tu. 3 serangkai ni. Pangkah, besar, minimize. Okay. Okay, yang ini location relative ni adalah set location of the frame relative to the specific component. If the component is null, the frame is centered on the screen. Okay, ni adalah location of the frame relative to the specific. Okay, mana kita nak spesifikkan dia lah dengan komponen yang kita nak guna. Okay, sekiranya komponen ini null, mana kita tidak spesifik pun komponen mana-mana. And then frame itu secara defaultnya akan berada pada center lah. Okay. Contohlah kamu nak create frame untuk komponen apa. Apa-apa komponen lah. Kamu nak dia berada dekat tepi je kan. Bila kamu run submit ke button kena memang dia duduk kat tepi je. Mana kamu nak spesifik komponen tu berada kat tepi je. Mana kamu boleh guna dah location relative tu. Okay. Kalau tak kamu guna set location yang biasa je lah. Okay. Okay, ini adalah layout manager. Okay. Okay, Java Layout Manager provide a level of abstraction to automatically map your user interface on all Windows system. UI, okay, UI ni adalah user interface. Okay, UI component are placed in containers. Each container is a layout manager to arrange the UI component within the container. Layout manager are set in containers using the set layout manager method in a container. Okay, ia nak maklum kat sini. UI user interface component ni semuanya berada di dalam container. Okay, jadi setiap container yang mempunyai layout manager tu to arrange the UI component within the container. Maknanya bila kita nak arrange kita punya UI ni, UI component ni memang kena guna container lah. Maknanya kita kena panggil, kita kena guna container di mana UI component itu berada di dalam container. Faham ke tak ni? Okay, tak apa, kita tengok contoh. Kalau contoh mungkin senang lah kamu nak faham. Okay, layout example. Okay, layout class. Okay, set. Okay, kejap grid layout. Dia ada contoh kat sini, saya nak tunjuk. Grid layout, adaptive border layout. Okay. Okay, layout managers ni dia ada beberapa jenis. Okay, first flow layout, grid layout, border layout. Okay, dan beberapa ni dah container layout manager border. Okay, adalah beberapa jenis lagi lah. Okay, dalam chapter ni dia refer buku mana ni? Chapter 37. Okay, flow layout example. Write a program that add 3 level and text field into the content pane of a frame with a flow layout manager. Okay, maknanya flow layout manager ini berada di dalam library java.awt. Okay, di mana dia menggunakan the get and set method for this data field are provided in the class. But omit in the UML diagram for okay. Sekejap, saya nak bagi awak clear ni macam mana. Saya nak tunjuk ini penggunaan grid layout. Okey. Okey, faham? Okey, faham. Okey, dia macam ni. Okey, secara general lah. Okey. Bila kamu nak create frame, bila kamu nak create window ataupun frame, okey, kamu kena ada layout manager. Okey. Di mana layout manager ini dia secara automatically dia map pada user interface kamu ni pada window yang kamu nak guna lah. Okay, maknanya dia macam gini.
kamu kena design layout kamu pada window yang kamu nak create, di mana kamu nak wujudkan interface lah, okay? Kamu nak wujudkan user interface, kamu kena create layout dia. Okay, kalau senang bahasa senangnya kamu kena create dia punya pembahagian. Okay, dia ada banyak jenis lah. Kamu nak bahagikan dia menggunakan flow layout ke, nak bahagikan window tu menggunakan grid ke, kamu nak bahagikan window tu menggunakan border layout ke dan sebagainya lah. Okey, kat sini dia guna layout secara flow, di mana flow dia kiri ke kanan. Okey, flow. Kalau yang ini apa yang digunalah untuk dia ni, kamu boleh tengoklah create default lah apa semua ni kan. Center ke apa, okey. Ini penggunaan grid layout. Okay, penggunaan grid layout ni kamu nak susun kamu punya komponen dalam window tu macam mana? Mengikut grid. Okey, grid dia macam ni, kiri kanan ni kan. Nama kat tepi, ruangan text field dia kat kanan. Okey, label kiri, text field kanan. Okey, kalau kamu nak guna, ini cara dia lah. Kamu nak guna create default dia macam mana. Nak create layout spesifik nama row dan kolom dia macam mana kamu kena panggil. Ini kamu nak create grid layout manager spesifik row and column, horizontal gap and vertical gap macam ni. Okay, ini kamu kena declare lah variable dia jenis apa, row berapa, okay, row berapa, kolom berapa, horizontal gap berapa, vertical gap berapa. Ini kamu kena fill lah kalau kamu nak guna secara grid layout. Okay, yang ini kalau kamu nak guna flow layout. Okey, macam mana kamu nak create dia punya flow layout manager, kamu kena panggil macam ni. Kalau kamu nak create flow layout manager dengan specific alignment, kamu kena create macam ni, and then align integer ni kamu kena declare lah variable dia. Yang ini kalau kamu nak create flow layout menggunakan specific alignment, horizontal dia berapa dan sebagainya, kamu boleh panggil method dia macam ni lah. Okey. Okey, manakala untuk grid layout sama juga, kamu boleh create grid layout macam ini, panggil lah and then row ke nak kolom berapa dan sebagainya lah. Okey, sama je. Okey, manakala untuk border layout, okey, border layout ni dia ada pembahagian mengikut utara, selatan, timur, barat. Okey, border layout utara, selatan, timur dan barat dan juga center lah. Okey, mana kat sini kamu bahagikan kamu punya window ni north, center, west dan sebagainya lah. Okey, kiri kanan. Mungkin kat north ni kamu nak letak banner kan. Okey, kat sini ni kamu nak letak content. Kat tepi ni mungkin kamu nak letak menu. Kat sini mungkin kamu nak letak bahagian login kat sini. Kat bawah ni mungkin kamu nak letak footer kan. Bila kamu nak buat sistem registration kan, maknanya login kat sini. Okay, login kat sini. Ini content apa dia. Ini ada menu dia apa kat sini. Maknanya penggunaan border layout ni lebih senang lah. Okay, lebih senang lah. Nak panggil dia pun macam ni je, dua benda je. Border layout ini untuk default manager. Manakala border layout ini kamu kena create variable lah, nak vertical dia berapa, nak horizontal berapa nilai. Maknanya dia akan follow lah bila kamu run nanti. Okay, manakala untuk color class, okay, color class ni dia berada dalam AWT punya library java.awt. Okay. Biasalah nombor yang biasa kita gunalah, okey. 0 ini darkness, 255 adalah lightest shade. Okey, dia menggunakan color class ini menggunakan RGB punya model lah. Red, green dan blue. Okey, ini macam mana kamu nak create color lah, okey. Color C, new color. Okey. RGB. Kombinasi kedua-dua ini dia akan menghasilkan warna apa? Okey. Kalau 000, 000 black kan?
Okey, kalau 111 white kan? Kalau tak silap saya lah. Kalau 228 100 255 ni color berapa? Bukan 11 rasa 255. 255 adalah white. Okey. Standard color. Standard color. Black, blue, cyan, dark grey dan sebagainya lah. Semua ini dia berada di dalam library Java AWT.color. Kalau kamu tak nak pening kepala, bila kamu nak create kamu punya user interface, kamu just panggil java.awt.star. Senang. Nak guna color ke, nak guna border ke, semua berada dalam library yang sama lah. Okey. Okay, macam mana kamu nak setting color? Contohnya, bila kamu buat window tu kan, bila kamu buat window kamu tu, kamu nak setting lah dia color, background color dia buat color apa. Dan sebagainya lah. Okay. Penggunaan set. Okay, set background, color C. Set foreground, color C. Okay. Ini adalah di mana you can use the following method to set the component background and foreground color. Okay. Contoh kat sini, katakanlah kamu declare JBT ni apa? Button. Katakanlah kamu ada button. Button ni kamu nak set background color dia adalah warna kuning. Maknanya button OK kamu tadi kalau asal dia warna grey kan? Default color dia warna apa? Grey. Tapi kamu nak tukar grey ni kepada yellow. Mana butang kamu tu kamu nak tukar jadi warna kuning. Jadi kamu boleh panggil JButton ataupun variable yang kamu create. Kat atas tu create lah JButton. Okay, JBT sama dengan new JButton. Kan? Okay. Okay, kat bawah ni JBT.setBackground color yellow. Maknanya kat background dalam dia tu dia akan bertukar warna kuning lah kat belakang dia ni. Button dia ni akan jadi warna kuning. Okay, asal dia warna kelabu, dia akan bertukar menjadi warna kuning. Okay. Macam gitu. Kalau set foreground color red. Set foreground ni apa dia? Foreground ni apa dia? Foreground ni warna macam mana? Saya kena try test. Foreground ni dia foreground ni bukan tulisan tau. Background belakang ni ke? Saya pun kena test run lah. Test run coding. Okey, ini penggunaan font. Okey, font class. Okey, macam mana kamu nak tukar font button kamu ke, font untuk label ke, nak tukar lah, nak tukar nama lain. Nak guna Verdana ke, sans serif ke, nak guna Arial ke, nak guna Times New Roman ke. Mana kamu boleh panggil je library yang sama. Okey, library yang sama cuma penggunaan font kat depan. Font, my font ini adalah variable, new font. Name dia nak name apa? Nak Arial, contoh Arial. Style, nak font italic lah. Italic dia huruf besar, huruf besar. Okay, italic size nak 12. Okay. Mana dia akan jadilah. Dia akan jadilah. Kalau contoh kat sini. Contoh kat sini. Dia buat sans serif. Font bold dan juga size ni adalah 16. Okay, kalau yang ini contoh yang kedua ni. Serif. Font bold plus font italic. Maknanya dia nak bold dan juga italic. Maknanya dia nak bold dan juga italic. Bold dan italic. Size 12. Okay, contohnya, kamu nak tulisan OK pada button ini. Kamu nak bold. Kamu nak bold. Maknanya JButton OK. New JButton OK. JButton. Okay, ini yang sama. Variable yang sama. JButton.setFont. My font.
set phone, my phone. My phone ni dia refer yang mana? Dia refer yang mana lah? Yang mana satu yang kamu declare? Yang ini ke yang ini? Yang satu ke dan yang dua? Yang mana lah? Okay, kamu declare dulu. Kamu nak phone untuk okay ni macam mana? Bold contohnya. Mana dia akan refer lah. Yang mana yang kamu declare tersebut. Okay. Ini okay, available phone family name. Okay, ini kalau kamu nak buat all available phone name. Okay, mana dia ada guna looping lah kat sini. Okay, get available phone family name ni. Okay, ini finding all available phone name. Okay, ini kalau kamu nak carilah yang mana phone name yang available lah. Okay, ataupun kamu nak apply okay, graphic environment graphic environment get string phone name. Okay, get available phone family name. Okay, maknanya kat sini kamu tak spesifik phone name dia, family name dia jenis apa. Okay, mana kamu boleh guna penggunaan get available phone family name. Okay, di mana kamu nak semua string yang ada di dalam array phone name itu mengguna pakai phone family name yang sama. Okay. Ikutlah ada 10 ke 100 ke okay, dalam phone name tu dalam array, maknanya kita apply kepada semualah. Okay, ini adalah JPanel. Okay, JPanel adalah to create panel with a default flow layout manager or new JPanel layout manager. To create a panel with a specific layout manager, use the add component method to add a component to the panel. Okay, JPanel P equal to new JPanel P dot add new JButton. Okay. Okay, maknanya kita nak add button pada JPanel. JPanel tu macam mana? Okay, kalau JFrame kita tahu macam mana kan? JFrame. JPanel ni macam mana? Okay, JPanel dia adalah sub kat dalam ni. Okay, frame ni kat luar. Okay, frame yang kita buat JFrame tadi tu, kita nak create dia kat luar kan? Panel ni adalah kat dalam. Okay. Dia kita nak bagi tadilah yang kita nak bagi tu. Kita nak bagi panel dia berapa. Layout dia berapa. Okay. Panel ni dia ada panel lagi. Kan. Ini kita buatlah text field kita. Okay, ini ada panel lagi kat dalam tu. Kat dalam tu kita ada lagi. Kita punya button ke. Kita ada kita ada drop down ke dan sebagainya lah. Panel ini di mana tempat untuk kita nak masukkan button ke, kita nak create UI kita lah. Okay, contohnya kat sini, dia nak buat apa ni? Contoh dia nak letak. Ini frame. Okay. Ini panel pertama. Ini panel. Ini dia punya text field dia. Ini dalam panel ni kan dia bagi ni. Ni dalam satu panel. Dia ada dua. Text field dengan button. Mana dalam panel ni dia boleh letak berapa banyak button kita nak buat. Kita boleh susun lah benda tu. Okay. Kita boleh susun. Okay. Ini adalah common features of Swing component. Okay. Di mana. Okay. Turutan dia macam gini lah. Kita ada Java X Swing.j component. Dalam tu kita ada library java.awt container. Okay. Dalam container kita ada java.awt component. Okay. Di mana kita ada J component kita ada dia ada apa? J component tu ada banyak kan? Macam-macam benda ada kan dalam tu. Okay. Kita punya border, okay, kita punya semua tu ada dalam J component.
Okey. Manakala di dalam Java.awt container, kita nak add ataupun kita nak create layout untuk border tersebut, kita guna container. Di dalam container tu, di dalam komponen tu kita nak tukar color background ke apa ke. Dia macam ke dalam lah. Okey, macam ni. Senanglah kamu nak faham. Kita ada J component di luar. Okey, J component. Di dalam J component kita ada container. Di dalam container kita ada komponen. Okay, di luar ini adalah Swing library. Di dalam Swing kita ada AWT library. Yang ini pun AWT lah. Okay, maknanya dia bersangkutan. Di mana J component kita nak create border. Okay, contoh kita nak create border. Di dalam border kita nak add container dia apa? Nak layout. Kita nak bahagi layout kanan, kiri, atas, bawah, center ke kan. Okay. Lepas kita dah create center tu, kita nak tambah font. Ataupun kita nak buatlah kita punya UI kita tu. Clear eh? Okay. Samalah ini. Okay. Okay, border. Border. You can set a border on any object of the J component class. Swing has several type of border. To create a title border, okay. Maknanya di dalam J component ni kita nak create kita punya border menggunakan Swing library. Okay. Okay, kita boleh letaklah new title border ke, kita nak letak apa-apa nama title lah. Okay, lepas tu kita nak colourkan kita punya line border dan sebagainya lah. Okay. Okay, contoh kat sini adalah menggunakan jpanel. Okay, jpanel panel, new panel, panel.set border, new title border, my panel. Okay, maknanya kita nak create kita punya border pada panel itu, namanya adalah my panel. Okay, nama my panel. Okay, test Swing component features. Okay, J component properties. Kita ada component properties. Okay, J component properties ni ada dua, tool, tip text dan juga border. Di dalam tool, tip text dan juga border ni kita nak isi properties dia. Katakanlah kita nak create border. Di dalam border tu kita nak letak font, kita nak tukar background, kita nak tukar background color dan sebagainya lah. Kita nak letak minimum size dan juga maximum size, berapa border, size border dan sebagainya lah. Okay. Okay. Bila kita nak letak image icon, okay, bila kita ada window ataupun kita ada panel, kita nak letak image. Contohlah kamu nak buat sistem registration ataupun hotel booking lah, okay. Hotel booking mestilah kamu nak letak kamu punya logo hotel kamu kan. Jadi kamu boleh letaklah image. Image icon ini. Di mana just panggil je image icon, new, image icon, image di mana yang kamu simpanlah. Ini nama folder. Ini adalah nama image lah. Image name lah. Nama image kamu lah di mana kamu simpan. Okay, splash screen ni adalah is an image that is displayed while the application is starting up. If your program take a long time to loading, okay, you may display a splash screen to alert the user. For example, the following comment. Okay, dia macam saya pernah buat flash screen ni macam contoh katakanlah kamu buat satu sistem dan sistem tu dia takes long time lah untuk dia nak loading, and then bila kamu masukkan splash screen ni macam dia ada dia keluar satu image lain. Maknanya sementara dia nak loading tu dia keluar splash screen. Try lah nanti. Saya pernah try dah penggunaan splash screen ni dan dia akan keluar macam image lah, macam image ataupun kalau kamu nak letak GIF, biasa letak GIF image lah.
supaya user tu dia tak boring menunggu lama. Maknanya pada dia duduk tengok je benda tu kan, kamu masukkan splash screen tu dia happy lah sikit, tak adalah lama sangat menunggu. Okay. Okay, biasa kita letak GIF lah, GIF image yang bergerak tu. Okay. Okay, button. Button berada di dalam Java X-Swing. Java X-Swing. Okay, Java X-Swing dalam abstract button dan dia berada dalam J component library. Okay. Ini adalah beberapa komponen yang boleh kamu gunalah. Okay. Contoh kat sini action command. Kita nak this action command of this button. Kita nak dia action macam mana. Text pada button. Icon ke kita nak letak gambar ke pada button tu pun boleh. Okay. Kita nak press icon apa jadi. Kita nak press when the button is pressed. The press icon display when the button is pressed. Contoh kamu nak buat, kamu ada button press and then kamu nak dia keluar icon pun boleh. Ataupun rollover icon. Okay. Rollover icon display when the mouse is over the mouse. Maknanya kamu ada over the button. Kamu ada button. Bila mouse kamu pergi dia keluar icon. Boleh juga. Okay. Ini apa dia? Mnemonic key. Mnemonic key. Mnemonic key ni apa dia? You can select the button by pressing the alternate key and okay. Saya tak pernah guna ni. Okay, horizontal alignment ni kita nak susun lah kita punya icon ni kat mana, center ke, right ke, vertical ke. Okay. Okay, border pane. Border pane ni whether the border of the button is pane. Maknanya button kita tu kamu nak color dia punya border, nak color lain. Okay, nak color lain border tepi. Okay, kalau background tadi yang dalam kan, ini border dia. Nak border color. Icon text gap. The gap between the text and the icon on the button. Ini JDK 1.4. Kita tak terlibat lah. Okay, the state of the button. True if the checkbox or radio button is selected. False if it's not. Okay, ini selected lah. Selected ni function ini melibatkan sekiranya button itu ditekan, dia kira true. Okay, true. Okay, sekiranya tidak selected, dia dikira sebagai false. Okay. Okay. Nanti bila kamu buat projek nanti, okay, kamu kena guna GUI kan. Okay, bila kamu nak guna GUI ni, kamu boleh refer lah dalam slide saya ni. Okay, kamu nak keluar icon ke, nak colorkan button ke, nak letak button tu kat mana ke dan sebagainya lah. Okay. Okay, J button berada di dalam swing library. Okay, J button dan dia berada dalam abstract button. Okay. Ini adalah default button dengan tiada apa-apa teks lah, button zero, mana kosong je button. Okay, kalau kamu nak ada icon, okay, J button icon, nak gambar ke kan, gambar smile kat sini kan. Okay, kalau kamu nak teks, keluarlah teks kat sini. Okay, kalau kamu nak button with tag and icon, okay, katakanlah kamu nak ada dua-dua, icon smile dan juga okay, boleh juga. Pernah tengok tak button macam gini? Ada kan? Maknanya boleh buat. Okay, tidak semestinya penggunaan teks sahajalah. Kamu juga boleh meletakkan icon. Okay. Okay, ini yang tadi lah. Ini yang saya cakap tadi. Penggunaan default icon dia macam ni contoh bila kamu nak press, bila kamu press, lepas press dia tukar icon lain. Okey,
bila kamu mouse ni jalan je, dia keluar lain lah macam itu. Mana boleh buat lah. Okay, demo ni boleh tengok lah dalam slide nanti. Okay, horizontal alignment ni nak susun, nak left ke, nak center ke, nak right ke image tu kan. Nak left ke center dan sebagainya lah. Button ni, okay. You can set the horizontal alignment using one of the 5 contact, leading, left, center, right dan sebagainya. Katakan kamu ada button ni, kamu nak letak left ke, center ke dan sebagainya. Okay, vertical alignment kamu nak letak atas, tengah, bawah. Okay. Button tu nak letak mana? Nak top ke? Top atas. Okay, top di atas. Center di tengah, bottom di bawah. Okay. Swing content dot center. Okay, text position. Kamu nak letak text ni di mana? Okay, kamu ada image kan? Text ni kamu nak letak left ke? Tak tengah ke? Tak right. Okay. Vertical text position. Okay, kamu nak letak atas, top ke, center ke, bottom boleh. Okay, text box. Text box adalah inherit all the properties. Okay, dia ada text icon dan sebagainya lah. Okay, dia berada di dalam JavaX Swing punya library. Okay. Okay, dia berada di bawah JToggle button dan juga di dalam extract button. Okay. Spesifiknya adalah JChat button lah. Ini adalah default chat button. Chat button ni kita nak chat button dengan teks dan juga kita nak buat chat button menggunakan teks dan juga spesifik. Okay, sama ada chat button itu kita nak initialize dia punya selected. Pernah tengok tak dalam form? Okay, dia ada chat box tu dia tick dah siap-siap. Contoh tick dah, dia ada dah hitam dekat situ. Ataupun kalau yang box tu kan dia ada tick dah default lah, sebagai default. Ada juga boleh mana kita buat sebagai initialize dia lah. Okey, chat button icon. Kita nak letak icon pada chat button boleh. Kita nak letak text dan juga icon ataupun kita nak letak create a chat box with text and icon. Specify whether the chat box is okay. Maknanya kita boleh buat. Okay, kita nak letak chat box itu dengan teks dan juga icon dan juga spesifik default. Okay. Dan kita nak combine lah. Kita nak ada teks, kita nak ada icon dan juga kita nak selected chat box itu sebagai initialize selected. Okay, boleh. Okay, radio button berada di dalam JavaX Swing punya library. Okay, berada di dalam JToggle button dan juga di dalam abstract button. Okay, radio button ni bentuk dia yang bulat-bulat tu kan. Okay, bulat-bulat mana kita tick dia jadi hitam kat dalam tu. Ini adalah J button. Ini yang default, ini yang kita nak letak teks apa tulisan lah. Okay, ini kita nak letak tulisan dan juga default selected. Ini kita nak letak icon, gambar ke kan. Ini kita nak letak teks dan juga icon. Okay, teks kat tepi ni ke, icon. Ini kita nak letak teks, icon dan juga selected sebagai initialize. Selected. Okay. Okay, ataupun kita nak buat grouping radio button. Okay, grouping radio button kita boleh menggunakan button group. Okay, BTG new button group. Kita just add je. BTG ni kita ambil kita punya variable. Okay, BTG the add J radio button 1, J radio button 2. Maknanya akan ada banyak lah. Kita nak buat satu group dia. Boleh. Sebagainya. Okay. J label. Okay, J label. Okay, J label adalah short text. Contohnya okay, enter your full name. Okay, ni kita ada teks kan. Enter your last name. Contoh text box. Okay. Inilah dipanggil
label. Okey, JLabel. Okey, JLabel ini berada di dalam Swing Library dan dia berada di dalam JComponent. Okey, ini adalah kita nak letak macam biasalah. Yang macam saya tunjuk awal-awal tadi. Okey, JLabel. Okey, kita kena create dululah, declare dulu JLabel apa dia, and then macam mana kita nak gunakan dia tu. Ada tak dia tunjuk contoh kat sini ni. Ni. JLabel. Okey, JLabel variable JL BL new JLabel grade. Okey, grade. Label dia nama grade dan dia letak icon. Okey, dan juga swing constant dia adalah center. Okey, grade dan juga icon dan juga dia berada di center. Okey. Ini macam mana kaedah kamu nak panggil lah. Okey, kamu nak ni JLabel dengan icon, JLabel dengan icon dengan hash alignment, nak letak mana horizontal alignment ke, JLabel dengan text string, JLabel dengan string icon dan juga di mana kedudukan dia. Dan ini JLabel dengan text string dan juga kedudukan dia di mana, horizontal. Okey, di semua tu kamu perlu declare lah. Okey, declare lah. Ini adalah method lah method ni. Method ini adalah declaration ataupun variable lah. Variable yang kamu boleh guna untuk method yang kamu panggil lah. Okey. Okey. Okay, ini dia create image icon. Okay, create image icon. Okay, new image icon dia panggil grip. Okay, JLabel new grip. Okay, icon dia panggil icon ni. Okay, dia declare dululah icon ni. Okay, sebab nak guna icon ini kamu kena declare dulu. Image icon, icon new icon. Di mana kamu simpan icon tu, di dalam folder yang mana. And then bila kamu create JLabel, okay, new JLabel grip, nak nama apalah grip. And then icon kamu ambil yang kamu dah declare tadi. Okay. And then swing constant ni kena ada lah. Okay, swing constant dot nak letak mana? Center ke, left ke, right ke dan sebagainya lah. Okay, left ke ataupun right. Okay. Set level text alignment and gap between text and icon. Okay. Okay, ini JLabel. Okay, JLabel kita declare tadi. JLabel ni, okay, dalam ni kita nak set horizontal text position swing constant center. Okay, swing constant dia center. And then vertical text position bottom, kat bawah, kat bahagian bawah. Okay, kat bahagian bawah. And then set icon text gap di antara text gap dengan ni dia 5. Gap dia ni. Tak adalah rapat sangat kan. Gap dia ni dengan icon dengan text adalah 5. Okay. Okay, text field adalah di mana enter your name. Okay, ruangan kosong ini dipanggil text field lah. Okay. Okay, text field ini berada di dalam library Java Xwing. Okay, Java Xwing .text.j text component yang dalam hierarchy tadilah yang saya tunjuk tadi, dia berada di mana. Okey, ini adalah method di mana kita boleh gunakan lah. Okey, JText field, kolom berapa, kita nak dia ada tulisan dot dalam tu dan juga kita nak berada ada default text dan juga kolom berapa. Kolom ni maksudnya kita nak dia panjang mana. Nak panjang katakanlah nak panjang ni ke, nak panjang ni ke kan. Kita boleh letaklah teks kolom nak 10 ke, nak 5 ke kan. Kita boleh set kita nak teks field kita ni panjang mana. Nak pendek ke kan, nak
Nak pendek ciput ni je ke kan? Okay. Okay, size, column size. Okay. Kita nak create text field initialize specific. Okay, maknanya yang ini ni dalam text field kita tu ada dah. Your name kat dalam tu kan. Okay, dekat luar ni adalah enter your name kan. Kat dalam tu dia ada macam warna kelabu tu kat dalam tu. Sebagai default kita lah, initialize. Okay, je text field ni kita boleh get text, return the string from the text field, set text, set editable, boolean editable, set column. Okay, method untuk J text field properties. Okay, kat dalam tu kita ada text. Kita boleh letak text kita tu kita nak letak secara mana, horizontal alignment ke, kita nak text field kita tu boleh edit ke, dan juga kita nak letak text field kita panjang mana, nak berapa kolom. Nak 10 ke, 20 ke, 5 ke, 2 ke dan sebagainya lah. Okay, untuk text field method ini kita boleh guna get text untuk kita nak return the string from the text field. Maknanya bila user masukkan data dalam tu, kita nak get data tu, kita nak get text tu, kita nak pass ke mana pula. Okay. Set text, string text ni kita boleh put the given string in the text field. Maknanya kita nak set, maknanya kita nak dapatkan, kita nak set awal, kita nak set kita punya data kita tu apa dia. Set, get, dapatkan, set kita nak tetapkan. Okay, ataupun put the given string in the text field. Set editable, boolean editable, enable or disable the text field to be edited. Okay, by default editable is true. Okay, secara defaultnya editable ini true lah, maknanya kita punya text field ni boleh edit lah. Okay. Lainlah kalau kamu create satu form di mana text field itu user tak boleh edit. Maknanya pernah tengok tak contoh borang online lah biasa kan. Dia ada satu ruangan tu kita tak boleh nak edit. Maknanya contohlah kamu dah register dah IC sebelum ni and then dia terus dia papar dalam kita punya form. And then form tu untuk IC kita tak boleh edit lah. Mana dia macam dia disable benda tu. Okay. Kat situ kamu boleh set lah. Okay. Set column ni kena betul integer lah. Maknanya berapa panjang text field yang kamu nak. 10 ke. Okay ni 2 ke kan. Dia pendek. Pendek sikit lah. Okay. Sebagainya. Okay. Ini adalah. Okay habis dah untuk slide ini. Sekarang ni saya nak tunjuk secara ini ada nota tambahan di mana basic GUI application. Basic GUI application ni J option pane. J option pane contohnya kat mana saya nak tunjuk contoh ni. J option pane ni dia macam keluar pop-up. Dia macam keluar pop-up frame lah. J option pane ni. Sekejap saya nak tunjuk contoh sebenarnya kat kamu ni supaya kamu nampak. Ni benda yang sama lah. Dia cerita pasal J-frame, J-panel. Macam mana kamu nak set window frame tu. Size the location. Set visible dia. Apa beza J-frame dengan J-panel? Apa beza dia? J-frame tu kita nak create kita punya frame. J-frame tu kita nak create frame kita kan. Frame kita ni yang ada title ni kat atas ni. And then kita ada kita punya button ni kan. Minimize, maximize. Panel ni pembahagian kat dalam ni pula. Pembahagian panel kita nak berapa? Kat dalam ni lah yang kita letak kita punya komponen. Nak radio button ke, nak checkbox ke.
kita nak bla bla bla, kita nak letak kita punya text field ke, kita nak letak kita punya button ke kat sini. Semua ni kita letak dalam panel. Tapi frame kena ada. Frame 1, 2 panel, 3 komponen kita kat dalam. Okay, 3 perkara yang berkait lah. Kamu tidak boleh create GUI tanpa frame, tanpa panel. Masuk-masuk je kamu nak create je button kan. Masuk-masuk je nak create je checkbox. Tak boleh. Kamu kena ikut turutan dia lah. Create dulu frame, create dulu panel, and then baru create dia punya komponen lah. Okay, baru kamu nak add lah. Maknanya nak add komponen di dalam panel. Okay. Ni kamu boleh tengok nanti saya bagilah nota ni. Dia sama je. Cumanya kat sini mungkin kamu lebih detail lah apa yang dia nak cerita lah. Okay. Okay, layout manager, border layout. Macam mana nak bahagikan border layout, center ke kan. Border layout nak center ke, nak selatan ke. Okay, kita nak letak button tu kat mana. Kat bahagian ni. Okay, kita create kita punya border layout kita kan pada frame tu. Okay, border layout kita ni. Okay, kat selatan ke, timur ke, barat ke kan. Okay. Okay, event and listener ni adalah apa tindakan. Okay, tindakan kita bila kita klik button. Takkanlah kita nak design saja kan kita punya interface. Mestilah kita nak button kita tu berfungsi kan. Okay, maknanya bila kita klik user button ni, button akan generate event. Event ni tingkah laku ataupun action apa. Okay. Okay, kita dah create je button. Bila kita klik, action event akan berlakulah di mana objek akan send kepada listener. Listener ni lah dipanggil event handling object of type action listener respond to the event. Okay, maknanya action apa yang kita nak buat. Contohnya bila kita klik butang OK ataupun butang submit contoh. Okay, katakanlah kamu buat satu window di mana window ini dia adalah calculate area. Okay, kamu buatlah user input radius. Apa lagi? Okay, radius berapa? Dan pi. Okay, pi contohnya. Pi ni kamu letak default dah. Kau punya apa-apa bla-bla kan. And then kamu ada letak submit button kat sini. Okay, submit button. Okay, bila tekan submit ni, dia akan jump kepada listener ni lah. Apa event action yang berlaku. Di mana bila dekat bahagian button handler ni, dia akan buat calculation ataupun dia akan buat proses lah kat sini. Okay, ini kita still lagi input, proses, output sama. Okay, tetapi dia kat mana buat dia tu yang beza. Ini kita ada input kan. Kita ada input kita. Okay, ini bila kita tekan submit, dia akan proses. Okay, input kita satu. Kan, masuk radius, submit, proses. Bila siap proses, dia akan hantar balik kat mana kita nak display. Mungkin kita nak display dia kat bawah ni kan. Okay, kita nak display dia kat bawah ni area. Okay, bila submit dia keluar dia punya output dia hasil daripada button handler yang proses ni lah. Okay, dia akan hantar dekat sini and then kat sini dia akan keluarkan output dia. Okay. Ini macam mana kita nak guna button handler ni. Button handler kita kena letak implement pada action listener. Kena letak button handler kita ni implement pada action listener dan public void action perform action event E. Sebab apa? Sebab kita nak button kita tu berfungsi. Maknanya kita nak button kita tu ada action. Action event. Action event E. Okay.
Okey, jadi okey. Okay, add action. Okey. Okey button, okey button kita ataupun submit button kita tadi. Okey, submit button kita tadi, kita nak ada action, kita add action listener. Okey, listener. Supaya benda tu dia ada action. Okey, dia ada action pada kita punya button. Okey. Kamu bacalah apa ni. This statement tell OK button that when the user click the button, the action event that is generated should be sent to listener. Okay, maknanya bila kita klik button submit, okay, kita nak action dia dihantar pada listener punya bahagian lah. Okay, without this statement, the button has no way of knowing that there is something that would like to listen for event from the button. Maknanya dia tak faham button tu klik dia nak hantar ke mana. Tak, kita tak bagi arahan buat dia. Ini adalah sebagai satu arahan. Arahan di mana kita nak button bila submit, dia pergi ke mana. Okay, dia pergi kepada listener untuk proses. Okay. Okay, ini dia punya history ni kamu boleh baca lah. Okay, ni kalau nak colour painting. Okay. Banyak sebenarnya. Okay, kalau saya nak cerita ni memang tak habis ni. Okay, mungkin kamu boleh tengok lah nak paint komponen. Yang penting basic dia tu kamu dah faham. Okay, basic tu kamu dah nampak lah apa yang kamu boleh gunakan apabila kamu nak create GUI. Okay, ini adalah koordinat. Koordinat di mana bila kamu main dengan GUI, kamu nak susun button tu kan. Okay, dia biasanya macam ni lah, X, Y. Dia kosong kat sini, positif kat sini, negatif kat bawah. Dia akan bermain pada gerik lah. Okay, kamu nak susun dia kat mana, koordinat tu. Koordinat kat mana. Pada pixel. Okay, kosong-kosong kat mana, kosong-kosong kat sini. Okay, X, Y. 01 kan. Kat sini. Maknanya dia bermain dengan gerik lah. Kamu nak susun dia kat mana. Okay. Okay. Ada RGB. Okay, boleh refer lah. Nanti bila kamu nak buat interface. Okay, saya akan ajar lah kamu buat interface nanti. Okay, dalam video lab. Okay, ini video tutorial. Saya just explain dulu macam mana nak create window, panel, button, radio button dan sebagainya lah. Nak change color background. Okay, nanti akan menyusul video untuk lab. Okay, video untuk lab itu saya akan tunjuklah secara detail macam mana kamu nak buat user interface ini menggunakan GUI component. Okay. Jadi kamu boleh study lah. Okay, tengok penggunaan color. Okay, nak colorkan foreground dan sebagainya. Okay, nak buat transparent ke. Okay, boleh. Okay. Font, nak ubah font, nak italic, bold dan sebagainya lah. Okay, shape. Okay, nak ubah. Okay, nak drawing. Okay, nak draw line, draw rectangle. Okay, kalau kamu nak draw rectangle, kamu kena create lah. Kamu punya X, Y, panjang, lebar dia dan sebagainya lah. Okay, ada koordinat dia lah. Okay. Kamu nak letak line tu bermula dari mana? Koordinat berapa. Okay. Nak draw oval, nak draw round rectangle dan sebagainya. Okay, nak draw 2D rectangle. Okay. Okay, nak create grafik 2D pun boleh. Okay, grafik 2D. Okay, grafik 2D. Banyak ni lah, kamu kena study lah. Macam mana nak guna dia kan. Okay, nanti saya akan tunjuklah dalam lab ni penggunaan map random ada. Map random ni untuk dapatkan random number. Okay, ini adalah
Ni dia guna object oriented ni. Cumanya saya nak tunjuk kat kamu lah macam mana dia guna font Dia nak ubah font. Okey, dia nak ubah font. Dia nak ubah font kamu macam mana. Okey, penggunaan di sinilah. Okey, set background, penggunaan font dan sebagainya. Okey. Okey, dia guna switch kat sini. Okey. Okey. Nanti saya tunjuk lebih clear lah dalam video untuk lab yang seterusnya. Okey. Okey, ini adalah contoh Contoh kita ada frame. Ini nanti exercise ni saya akan bagi kamu buat lah. Okey, nanti selepas video lab tu saya akan bagi untuk kamu create the simple window lah. Okey. Nak create window macam ni, nak modify, okey, nak masukkan data dan sebagainya lah. Okey, nak keluarkan output dia kat bawah ni kan. Masuk data and then keluarkan output dia macam mana. Okey, ini adalah contoh interface Interface di mana kamu ada frame. Okey, kamu ada pangkal, minimize, maximum. And then kita ada drop down menu kat sini and then kat bawah button ni kita ada button dan juga kita ada label dan juga text field. Okey, ini adalah coding dia. Nanti kita try dalam lab lah. Okey. Okey, itu sahajalah. Okey, ini adalah contoh kita nak create calculator. Calculator. Kita ada frame, okey, kita ada button, kita ada panel, kita ada button kat dalam tu and then kita ada field kat sini, text field untuk kita hasilkan hasil darab ke, tambah ke, bahagi ke, semua dia akan keluarkan output dia kat sini. Okey, dia akan keluarkan output kat sini lah. Okay, katakanlah 1, kamu buat simulasi 1 tambah 2. Klik sama dengan dia akan keluar kat sini 3. Okey, output dia. Dan ini adalah coding dia. Nanti kita akan tengoklah dalam lab nanti. Okey. Tunggu video saya yang seterusnya. Okey, video untuk praktikal lab tutorial. Okey, untuk GUI. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.